الحمد لله القائل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan di hari Jumaat yang mulia ini, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melestarikan segala perintah junjungan Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan masa yang sama marilah kita sama-sama menjauhi segala larangan yang mudah-mudahan kita mendapat kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk Masjid Idaman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kedudukan masjid di dalam Islam adalah sangat mulia. Sejak daripada zaman Rasulullah SAW lagi, masjid ini iktiraf sebagai lambang syiar yang penting dalam membawa mesej Islam ke tengah ke masyarakat. Bahkan sejarah Masjid Quba sebagai masjid pertama yang dibina pada zaman awal Islam telah membuktikan wujudnya peranan masjid sebagai institusi pendidikan. Ini boleh dilihat bagaimana baginda Rasulullah SAW sendiri terlibat mendirikan masjid itu dan menghidupkan sebagai medan dakwah dan menjadi lokasi pertemuan untuk para sahabat mengutarakan permasalahan agama dan kehidupan. Sebenarnya nilai kehebatan institusi masjid bukan bergantung kepada sejauh mana luas atau cantiknya seni bina dan bentuk bangunan, tetapi sejauh mana ia berperanan sebagai tempat ibadah dan pusat komuniti masyarakat Islam setempat. Mari kita hayati maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang bermaksud, hanya sesungguhnya yang layak memakmurkan masjid atau menghidupkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan mendirikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Imam Ibn Katsir ketika mentafsirkan ayat ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi kepada keimanan mereka yang memakamkan masjid-masjidnya. Sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Yang bermaksud, apabila kamu melihat seorang laki-laki yang kerap berulang-alik ke masjid, maka saksikanlah bahawa ia adalah seorang yang beriman. Hadis ini menggambarkan bahawa sungguhnya seorang yang terpaut hatinya kepada masjid itulah di antara ciri-ciri mereka yang punya keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman yang mantap, masakan kita mampu hadir berjemaah ke masjid seperti hari ini. Sidang Jumaat yang Allah sekalian, sejarah telah membuktikan bahawa baginda Rasulullah SAW telah mengambil langkah yang berkesan dalam mewujudkan perpaduan yang kukuh di kalangan masyarakat Islam di Madinah. Dengan mendirikan masjid
yang kini dikenali dengan nama Masjid Nabawi. Pada era baginda Rasulullah SAW, masjid dijadikan sebagai pusat ibadah, pusat pemerintahan dan pentadbiran negara, tempat menuntut hak dan keadilan, markas tentera dan pertahanan, pusat kebajikan, gedung ilmu, serta pusat hubungan manusia dengan Allah dan manusia sama manusia. Daripada fakta sejarah ini, kita dapat melihat bahawa fungsi masjid ketika itu amat besar dan luas sekali. Ia melambangkan kesepaduan urusan dunia dan akhirat, kesempurnaan Islam sebagai ad-din atau cara hidup berjaya digambarkan oleh Rasulullah SAW melalui peranan dan fungsi masjid itu. Cuba kita perhatikan pula suasana masjid-masjid yang ada di sekeliling kita pada hari ini. Mengapa agaknya bilangan ahli jamaah solat fardu jemaah di masjid tidak seperti mana di zaman Rasulullah SAW, walaupun kebanyakan masjid ini yang dibina era kini bertambah besar, cantik dan selesa, namun kenapa pula tarikannya makin berkurangan? Profesor Dr. Wabatul Zahili pernah menyatakan bahawa amalan meninggalkan solat Jumaat dan solat fardu berjamaah di masjid-masjid di mana azan dilakukan adalah satu kecewaan, dan kesan buruknya adalah perpecahan umat Islam. Lantaran itulah keutamaan masjid sebagai tempat pertemuan dan perpaduan umat mesti dijana dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Sidang Jumaat yang diminta Allah sekalian, terdapat beberapa langkah untuk kita perkasakan semula peranan masjid, iaitu di antaranya yang pertama, masjid pada hari ini sewajarnya mempelbagaikan aktivitinya sesuai dengan perkembangan zaman. Selain aktiviti asasi seperti solat berjemaah, masjid juga boleh dipenuhi dengan aktiviti seperti kelas-kelas pengajian dewasa, remaja dan kanak-kanak, bengkel dan kursus kemahiran, kelas komputer dan program komuniti pelajar sekolah. Yang kedua, masjid hendaklah mempromosikan setiap aktiviti yang dirancang melalui saluran media seperti surat khabar, edaran risalah, radio dan juga internet, agar masyarakat faham dan sedar kepentingan mereka menyertainya. Setiap masjid hendaklah mempunyai laman web atau email sendiri sebagai medium komunikasi dengan para jemaah. Yang ketiga, untuk menjadi masjid sebagai pusat percurahan ilmu kepada segala lapisan masyarakat, sebaiknya wujudkanlah sebuah perpustakaan masjid yang lengkap, bukan saja dengan buku agama tetapi juga buku-buku berkaitan ilmu sosial, ekonomi, politik, keusahawanan dan sebagainya. Bagi masjid yang telah mempunyai perpustakaan pula, hendaklah dipastikan ia dibuka untuk kegunaan awam. Dan yang keempat, masjid hendaklah dihiasi dengan persekitaran yang cantik dan bersih supaya mampu menarik lebih ramai jemaah. Kebersihan adalah satu tuntunan agama dan syiar umat Islam. Yang kelima, sebagai menarik minat generasi muda, pihak masjid mungkin boleh menyediakan kemudahan dan aktiviti riyadhah yang sesuai supaya ia dapat menjadikan medan terbaik untuk masyarakat berhimpun dan bersosial tanpa melupakan tanggungjawab mereka pada agama. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya peranan untuk mengembalikan kegemilangan masjid seperti zaman Rasulullah SAW terletak pada jawatan kuasa masjid semata-mata, tetapi ia terletak di atas bahu setiap umat Islam secara langsung maupun tidak. Sebagai umat Islam sedar kepentingan kehidupan rumah Allah, selama itu mereka akan hidup dalam suasana harmoni dan penuh keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhlah perpecahan, kerana ia hanya akan membawa kerugian kepada umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman mana masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Yang bermaksud, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menyalahi dari golongan yang menggunakan masjid Allah untuk salat dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan dia berusaha pula untuk
meruntuhkan masjid-masjid itu, orang-orang yang disembunyikan tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan dunia dan akhirat kelak. Mereka mendapat azab seksa yang amat besar. Saudara muslimin dan Allah sekalian, mudah-mudahan dengan tingginya keazaman kita menghidupkan masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala dan kukuhnya penyatuan kita melalui aktiviti penuh bermanfaat di masjid ini, masalah Islam tidak akan mudah lagi diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini, yang pertama, masjid merupakan syiar yang penting bagi penyatuan umat Islam. Yang kedua, setiap umat Islam bertanggungjawab menjaga kesucian masjid sebagai pusat penyatuan umat Islam pada setiap masa. Yang ketiga, imarahkanlah masjid dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan masyarakat setempat dan semua peringkat umur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun bersama-sama Allah. Barakallahu li lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya fazal mustaghfirin wa ya najadat taibin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqil bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa qulu ma'as sadiqin wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bala fihi min nafsihi wa sana bi malaikati musabbahati bi kursihi fa qala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardahum 'ala al-arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib wa an azwaji nabiyyil mutahharati wa an ahli baiti wa qurabati wa sayyidin sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wardahum 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna rahmatan 'ala sayyidina al-kiram wa walatil muslimin al-'azam alladhina qadamu bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun wa khususan 'ala sayyidil baginda yang di-Pertuan Agung al-mu'tasim billahi muhibbuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Muazzam Syah Ibn Almarhum Sultan Baladi Syah wa ala Sri Baginda Raja Permasa Agung Tuanku Hajjah Haminah. Allahumma atil umruhuma muslihin muwazzafina wa ra'iyati wal bilad wa balli maqasiduma li tariqil huda war rasyad. Allahumma ij'al Malaysia wa sa'iril biladil muslimin tamatan aminatan mutma'innah rahiyyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.